Okay, hai. Hari ini kami akan buat satu demo berkenaan dengan template invoice business template 3-in-1 bagi IKN. Okay, untuk invoice business template ada dua yang kami keluarkan, iaitu 3-in-1 dengan one sheet lah. Maksud dia one sheet tu dalam ni ada sheet bahagian invoice tersebut, template lah ya. So untuk invoice 3-in-1 template, so dalam template ni akan ada 3 pilihan yang boleh user pilih untuk guna sebagai invoice. Okay, contoh dekat sini, ini kita our user reference note, and then ini template 1, testing yang bahagian, and then template 2, okay, then template 3. okay, untuk template 1 ada kolom discount dekat bahagian ni. okay, untuk template 2 tiada kolom discount, cuma kita letak dekat bahagian ni, and then untuk template 3 ada ship tu. okay, template tu tiada ship tu. Itu perbezaan dia lah. Akan ada 3 template tu, 3 pilihan 3-in-1 yang kami masukkan tadi. Okey, untuk bagi isu user nak save sebelum hantar kepada customer, maksudnya dah edit dalam ni and then nak hantar customer, contoh first user pilih dulu template mana yang nak dijadikan sebagai original template ataupun blank template lah ya, untuk tersimpan sebelum diguna kepada customer. Ini untuk isu kalau user nak save details berkenaan dengan invoice tu. Kalau tak nak, just edit dekat bahagian the original one, then save as PDF pun tak ada masalah. Sekejap ni kami akan tunjuk. Okay, untuk bahagian-bahagian ni semua, untuk 3 contoh user dah pilih contoh template 3 ni yang ada ship 2 ni, user nak jadikan ni sebagai original template, so user boleh hide first and second template sebab kita tak guna. Yang ni adalah untuk testing, user boleh play around dulu sebelum pergi kepada template yang original one. So misal kata user dah pilih template 3 ni sebagai original template untuk business, then 1 and 2 kita boleh hide. Contoh dia macam ni, klik kanan and then hide saja, klik hide, so dia akan hide. Kalau tak nak guna, in case for next time user nak guna balik template 1 dengan 2 tadi, boleh unhide je kat sini, unhide je, then template 2 contoh, okay, dia akan keluar. Kalau tak, hide something like this one, klik kanan and then hide macam ni. Testing pun kalau tak nak, kita boleh hide sebab kita nak jadikan template 3 ni sebagai original template ataupun blank template sebelum kita guna kepada customer lah kan. Okay, yang ni hide. Okay, dan yang ni kita tinggalkan kat sini untuk kita rujuk our user reference note. Okay, untuk template 3, contoh kita nak gunakan yang ni kepada customer, kita boleh rename dia contoh sebagai invoice. Yang ni depends lah user nak mengikut apa yang user nak. Okay, so user nak rename dia pun tak ada masalah. So invoice so blank, kita gunakan dia blank sebab yang ni kita akan guna lagi lah. So yang ni kita kemungkinan user dah edit nama company, basic untuk invoice, logo dah update. So logo kat sini nak update mudah je, just pergi dekat gambar logo tersebut, klik kanan contoh. Okay, sekejap, kita klik kanan bagi ada perkataan change picture. So nanti from file, klik from file je, nanti dia akan ada bahagian tu contoh from file. So kita boleh adjust kat bahagian ni. Okay, pilih je gambar mana yang nak add on, and then begitu juga dengan basic detail semua kita just adjust. Okay, contoh yang ni kita jadikan company punya blank template invoice. So kita akan jadikan yang ni. So kita akan contoh kita punya nama company. Okay, so yang perbezaan bagi setiap invoice adalah details bill tu ni dengan details description yang user yang customer dah order, and then yang ni semua sama je actually, and then invoice number, ini yang penting ni. Okay, yang akan membezakan setiap invoice adalah invoice number.
Contoh kalau kita ni, kita boleh buat dia blank, so kita boleh note 000 lah kan. Okay, something like this one. Okay, so kita nak jadikan ni our punya blank template. Dan untuk sebelum bagi pada customer, kita akan guna lagi for next time. So kita perlu buat copy dulu. Contoh, klik kanan, so kita move off copy. Okay, and then move to end, maksudnya kita akan letakkan kedudukan invoice yang kita duplicate tadi, kita copy tadi kepada sheet yang baru. Contoh, dan okay. So dia akan keluar kat sini. Yang ni kita punya blank still maintain. So kita tak akan kacau dia lah, sebab kita nak guna dia lagi for next time, for next customer. Okay, untuk customer ni kita boleh note siap-siap kat sini invoice 001. So IMB 001 ni stand for customer yang pertama lah ya. So kita dah edit details dia. Contoh dekat sini kita nama dia kan nama dia Alia. Okay, so kita kat sini perbezaan dia. Yang ni semua maintain sama, tak ada masalah. So yang ni okay, then kita note kat sini juga sebagai depends juga yang ni user nak note sebagai name pun tak ada masalah, cuma biasakan perbezaan bagi setiap invoice adalah invoice number, so kita note number, so 001 something like this. Okay, so nanti lepas kita edit nama alias, sebab ikutkan kalau blank sini see dia akan tak ada kan, still original template. So kat sini dia akan perbezaan dia. Begitu juga dengan next invoice. Okay, 002, 003. Perbezaan dia antara invoice number dengan detail saja. Okay, untuk kita save sebelum bagi pada customer, kita perlu klik di sini. Lepas kita dah edit bahagian semua detail dah kita dah key in, then kita boleh pergi file tu, save as. Okay, save as, kita pilih folder, our folder location dekat dalam PC. Sekejap kita tekan, and then kita pergi ke kita punya original folder tadi yang kita dah save tu. Okay, dekat sini kita perlu tukar save as type sebagai PDF sebelum kita bagi pada customer. Okay, so kita boleh note sama juga yang ni tadi 001. Okay, depends juga pada user. Then kita save dah PDF, then save. Okay, itu je. Then next kita boleh tengok dekat sini ada akan file baru PDF tu 001 yang kita save tadi. Then kita open, okay, see Alia, and then 001. Okay, so kita boleh send to our client atau customer lah. Kita boleh send to melalui email, okay, WhatsApp, okay, contoh. Begitu juga dengan next customer 00 itulah sebenarnya. Dan kita copy juga bukan yang yang 001, sebab dia dah detail lain perbezaannya. So kita tak nak kacau dia, kita simpan je di sini. Dan untuk invoice blank ni kita boleh copy ulang step yang sama, to move or copy, and then move to end, create a copy, and okay. So nanti kat sini dia akan muncul, kita just edit by numbering dia lah. Okay, so just key in macam tu, and then kita maintain yang blank ni macam biasa, dan kita ubah kat sini 002, and then sebenarnya customer maybe city. Okay, so step yang sama juga, ulang file and then save macam tadi. Ini kita maintain dan kita save saja. Okay, in case kalau user tak nak ada discount column dekat sini, just boleh pilih template 2 ataupun template 3. Okay, sebab dalam invoice ni sekiranya kita delete, contoh kita delete column discount ni, contoh kat sini, see dia berformula, jadi invoice ni dia akan effect dekat column yang ada connected dengan column discount yang kita bina tadi. Okay, okay, untuk delete row shipping dalam invoice ni tak ada masalah, cuma user perlu tahu bahagian formula dekat balance due. Sebab balance due ni dia adalah formula daripada row yang ke-33 dan juga 34. Okay, balance dengan shipping.
dan jadi balance due. So sekiranya user nak delete shipping ni, boleh just shipping kat sini, just delete kat sini tengok saya tunjuk. Kalau dekat dalam laptop dia ada klik, right click dan delete. Okay, right click di hujung row ni dan delete, dia akan jadi macam ni. Okay, see. Kalau sebelum, sekejap saya tunjuk sekali lagi Okay, kalau sebelum tadi dia jadi macam ni kan. Sebelum tadi dia normal dia ada macam ni, shipping, balance due semua. Tapi sekiranya untuk delete shipping, contoh kalau user tak nak, okay, pastikan dia tak kacau yang row yang lain. Okay, then kalau untuk laptop, just right click dan button delete. So delete row ni, dia akan jadi ni reference, dia akan jadi tak auto sum lah. Okay, so jadi user perlu edit dekat formula di balance due ni, yang row ke-34 ni, just delete di sini, buang yang reference tu. Okay, jadikan row 33 je. So maintain kat situ, then okay. So kalau kat PC pun, laptop PC pun sama juga, just klik dekat formula bagi balance due tu yang tidak boleh disentuh tu, edit bahagian number H30 sekejap, 30 sekejap saya keluar dulu. Okay, yang reference, sorry, yang ada reference tu, just delete reference je macam ni. Okay, and then kita boleh nampak 33 maksud dia balance daripada ni lah, sebab kita tak nak shipping tadi kan. So dia akan jadi macam ni balik. So tak ada masalah yang lain. Macam tu lah untuk yang ni, bagi isu untuk delete row shipping tu. Okay. Okay, then bagi isu untuk delete mana-mana bahagian dalam kolom ni, untuk bahagian kolom di sini tak ada masalah untuk edit ataupun adjust nama atau rename dekat bahagian ni, tak ada masalah sebab dia tak effect kita punya formula. Cuma untuk bahagian total, yang ni kita dah set satu formula, iaitu quantity kali dengan unit price, dia akan dapat total. So sekiranya user nak delete button ataupun delete kolom bahagian ni, mungkin dia akan effect kolom yang lain juga, dan kita punya our automatic formula akan terganggu lah pengiraan tu. Jadi untuk add-on tak ada masalah, cuma untuk delete tu dia mungkin akan effect. Okay, contoh add-on tu, contoh dekat bahagian sini user nak add-on boleh je, tak ada masalah, just klik kanan and then insert like this one. Okay, nak add-on something. So tapi yang ini dia ada bahagian yang user perlu adjust sedikit dekat bahagian design kat design sini, sebab kita dah buat design by line macam sini white and grey. So kalau untuk ni boleh di adjust dekat bahagian sini. Untuk kat sini macam colouring dia tu kan, dekat sini boleh nak pilih warna apa, itu boleh adjustment lah. Sebab yang ni adalah template yang kita dah set daripada awal, sebanyak 11 item, item kat sini. And then untuk delete row pun tak ada masalah, cuma adjustment tu saja yang kita perlu buat sedikit lah. So contoh kalau untuk row pula sama juga, cuma akan ada step yang user perlu follow, macam mana nak add on, add insert semua ni. Nanti ada video yang kita akan select kat bahagian sini, macam mana nak ni, kita just user just follow dan tengok je. Okay, dia ada step dia. Kalau untuk lebih mudah, boleh je untuk guna overall semua lah row ni sebagai color, white color, something like this. So dia takkan tak susah lah untuk kita adjust dia punya color nanti sekiranya kita ada tambah tambah row. Okay, so nak add tak ada masalah, delete je dia akan mungkin ada effect sedikit lah untuk bahagian-bahagian yang kita sebutkan tadi tu. Okay, untuk adjustment ni boleh, tak ada masalah sebab kita refer je our user reference dulu. Dekat sini kita dah state kolom yang tak boleh sentuh, dan itu sebagai automatic formula. So antara ni lah total, subtotal, subtotal less discount, balance and balance due. Okay, so nanti user just tengok dia akan ada formula dekat bahagian tersebut yang kami memang dah set tak boleh
sentuh lah. Okay. Okay guys, jangan lupa klik button subscribe, like video kami ni dan share dengan member anda yang lain, okay? Gracias!